Okey. Seterusnya, topik besar iaitu topik yang terakhir dalam bab 2 pembezaan adalah perubahan kecil dan penghampiran. Perubahan kecil dan penghampiran. So, cikgu nak terangkan tentang perubahan kecil dulu. Okey, kalau ada perkataan cari perubahan kecil. Perubahan kecil, so ikut Ilham. So, ikut tips ni ada 4 step. Yang pertama, cari dy dx. Yang kedua, lepas dah buat dy dx tu, nanti kan ada sebutan x. So, gantikan nilai x tu dengan nilai yang diberi pada soalan. Yang ketiga, cari delta x. Dia macam apa tu? Bukan D biasa tau. Dia ada lekuk macam tu. Delta. Delta tu maksud dia perubahan. Perubahan ni. Ada simbol macam tu, perubahan. Okey. Dan seterusnya, yang keempat, kena ingatlah konsep ni. Delta y per delta x samakan dengan dy per dx. Okey. So, daripada sini biasanya nak senang ingat delta y per delta x per dy per dx, dan daripada sini kita ubah, kita jadikan kita tinggalkan delta y. Jadi apa yang terjadi? Okey, yang ini bahagi pindah ke sana jadi darab. Macam ni. So, secara akhirnya sepatutnya kena ingat formula yang ni lah yang cikgu kotakkan sekarang ni ya. Delta y sama dengan dy per dx darabkan dengan delta x. Kadang-kadang awak lupa macam mana dapat macam tu, so balik kepada asal ni. Ni senang ingat kan? Depan delta y delta x, sebelah kanan dy per dx, baru kita pusingkan dia. Okey, mari kita tengok contoh soalan tentang perubahan kecil. Awak boleh rujuk muka surat. Yang ni awak salin contoh muka surat 71. Okey, muka surat 71. Okey, ni muka surat 71. Okey, cuma cikgu nak terang macam mana dapat jawapan macam ni Cikgu bantu awak. Okey, mari kita tengok soalan. Okey, awak janganlah tulis contoh 22, buatlah contoh 1. Bagi bawah tajuk perubahan kecil contoh 1. Dia beri bahawa y sama dengan x kuasa 3. Okey, dia beri bahawa y sama dengan x kuasa 3. Ini persamaan yang dibagi. Cari, kita tengok A dulu, perubahan hampir dalam y. Ni clue dia, perubahan hampir. Perubahan hampir. Okey, perubahan hampir ataupun perubahan kecil. Perubahan hampir atau perubahan kecil. So, boleh guna ikut step yang tadi step yang cikgu tunjuk tadi, 4 step tu. Okey, dalam y, perubahan kecil dalam y bermaksud perubahan kan cikgu kata delta, bermaksud dia suruh cari delta y. Okey, kalau perubahan kecil dalam x bermaksud perubahan tu delta x. Macam tu. Jika x menokok daripada 4 kepada 4.05, x tu yang berubah. Jika nilai x tu berubah, asalnya 4, dia dah jadi kepada 4.05. So, ada perubahan di situ daripada 4 pergi kepada 4.05. Jadi, macam mana? Tengok A dulu nak dapatkan delta y tadi, perubahan dalam y. Okey, cikgu tunjukkan dengan berbantukan step yang tadi Okey, cikgu contoh kat sini. Ni jawapan dia. Step yang pertama, cari dy dx. Okey, apabila soalan kata cari perubahan kecil, perubahan terhadap y ataupun perubahan terhadap x, so kita guna konsep ni 4. Okey, cikgu awak follow ni step ni. Okey, pertama cari dy dx. Dy dx tu apa? Pembezaan. Okey, ni persamaan dia y sama dengan x kuasa 3. Okey, cikgu salin kat sini y guna pen apa? Bagi nampak ni jawapan dia jawapan untuk A tadi. Y sama dengan x kuasa 3. Kemudian ni semua dah mahir ni, kena mahir ni. Dy dx 3 bawa ke depan, x kuasa asal berkurang jadi 2. Ni dah terjawablah step yang pertama. Okey, step yang kedua, bila dah buat dy dx tu awak yakin tu dah cantik, dan gantikan nilai x dia.
Okey, nak gantikan dengan berapa? Gantikan dengan nilai 4. Sebab apa? Sebab tadi kalau tengok soalan tadi, X berubah daripada 4. Kita ambil yang asal daripada 4, asalnya berubah kepada 405. So kita ambil yang asal. Okey, yang asal. Lepas dah buat dy dx, kita ambil yang asal. Jadi awak gantikan dengan 4 kuasa 2. Awak tekan kalkulator, awak akan dapat 48. Ini step yang pertama dan ini adalah step yang kedua. Okey, step yang ketiga adalah mencari delta X. Okey, awak follow lah step ni. Kena ingatlah cikgu bantu dengan step ni. Delta X tu mudah saja. Delta X tu adalah perubahan. Delta tu kan perubahan. Awak cuma tolakkan. Kan dia 4 tadi, soalan dia asalnya 4 berubah kepada 4.05. Jadi kita kena tolakkan perubahan itu. Tolakkan nilai X dia. Kita tolakkan yang baru 4.05, tolakkan dengan yang asal. Ni mesti baru tolak asal. Jadi delta X dia kalau kira akan dapat 0.05. Okey, tu dia step yang ketiga. Okey, step yang keempat, dia tadi dia nak perubahan hampir dalam Y. So maksudnya perubahan delta Y ke delta X? Delta Y. Kalau yang B dia nak delta X, nanti kita tukar. Kita jawab A dulu Jadi apabila kita modifikan persamaan nombor 4 ni, kita akan dapat yang ini yang akhir ni, sebab cikgu dah jadikan delta Y sebagai tajuk rumus. Salin dululah. Salin dulu delta Y sama dengan dy per dx darabkan dengan delta X. Jadi dy dx semua dah ada maklumat tadi. Dalam step 1, 2, 3 semua dah ada maklumat dia Just sekarang kita nak step substitute saja. So dy dx dah ada. Jangan ambil 3x kuasa 2. Ambil yang dah ada nilai tadi. Okey, dia mesti dalam bentuk nombor jawapan dia. Okey, delta x ambil yang ni 0.05. Dia tak ada huruf-huruf dah. Perubahan tu dia nak seketul nombor. Jadi jawapan dia kalau awak kira adalah 2.4. Okey, itulah jawapan dia 2.4. Okey, jadi cikgu tunjukkan jawapan dia. Okey, cara kira tu awak boleh ikutlah cara cikgu. Okey, cara ni tadi cikgu dah tunjukkan. Okey, untuk jawapan awak boleh tambah sedikitlah, tambah macam ikut jawapan dia. Okey. Maka perubahan hampir dalam Y iaitu delta Y. Delta tu maksudnya perubahan terhadap Y. Delta Y adalah 2.4 dan awak catatkan sedikit nota. Okey. Apabila delta Y lebih besar daripada sifar, perubahan ni kita dapat positif kan. Bila dia besar daripada sifar, bermaksud berlakunya tokokan kecil dalam Y, iaitu sebanyak 2.4. Apa maksud delta Y? Dia positif pula tu. Maksudnya dia berlaku penambahan. Okey, daripada perubahan terhadap Y tadi sebanyak 2.4. Tetapi dia tak berlaku susut nilai, dia berlaku tokokan sebab dia positif. Okey, jalan kira boleh ikut contoh cikgu. Dan yang cikgu starkan sikit ni boleh tambahlah sebagai nota awak. Okey. Kalau dia delta tu positif, besar daripada kosong, maka berlaku tokokan kecil. Okey, boleh jelas. Okey, alright. Dan cikgu nak tunjukkan yang B pula. Okey, kalau tadi cari delta Y, sekarang cari delta X sebab dia perubahan terhadap X. Jika Y menyusut daripada 8 kepada 7.97. Jadi, ikut step yang sama. Okey, ikut step yang sama. Step yang pertama cari dy dx. Okey. Ni apa tu? Ini jawab untuk B Okey, cari dy dx, buat balik lah. Tadi kan dah buat kan, tapi tak apa, kita buat balik.
dia akan dapat 3x kuasa 2. Tetapi X kita nanti sekejap cikgu tengok soalan. Okey, X kita bukan tak boleh ambil nilai ni Okey, tadi kita X kita tadi ni lain sikit X tadi cikgu ambil 4. Sebab jika X yang menekuk, sekarang X tak boleh ambil 8 sebab 8 dengan 7.97 tu bukan X. Tengok soalan. Habis soalan nak kata apa? Okey. Sebenarnya yang ini padam datang balik pula. Okey, sebenarnya ni Y. Y bukan X. Jadi, macam mana nak dapatkan X? Ada sedikit pengiraan. Okey. Macam ni cara kira dia. Okey. Kira kat tepi. Kan persamaan dia Y sama dengan X kuasa 3 kan? Okey, X kuasa 3 ni persamaan asal dia. Y tadi ambil yang asal 8. X kuasa 3. Sekarang kita nak gantikan X dekat pembezaan ni, jangan ambil Y. Okey, Y tu 8, tak boleh. Kita kena cari sendiri. Yang ini X ni cari sendiri. Kenapa A tak cari sendiri? Sebab A tu dia memang perubahan X daripada 4 kepada 405. So, kita kena buat sendiri, cari nilai X. Kita ambil balik persamaan asal. Macam mana dapat Y8? Baca balik muka surat 71, dia kata Y menyusut daripada 8. So, kita ambil yang asal 8. Sekarang kita boleh carilah nilai X kan? So, nak dapatkan X, yang ini kena cube root. Punca kuasa 3 kan dia. Okey, punca kuasa 3 adalah 8 adalah 2. Sebab 2 darab 2 darab 2, kalau tekan kalkulator akan dapat 8. Jadi, kena ganti kat sini adalah 2. Kena ada pengiraan sedikit. Sebab nilai yang berubah tu bukan nilai X. Dia bagi nilai Y. So, kena kira sendiri dulu. Barulah dapat nanti jawapan dy dx ni adalah 12. Okey, kalau awak tengok tadi, saya dah susah balik nak scroll yang tadi kan. Step yang tadi step yang pertama cari dy dx. Yang kedua gantikan X. Sekarang kita dah berada pada step yang kedua. Step yang ketiga cari delta. Okey, cari delta. Kalau yang tadi dia nak kalau dia bagi X, nama dia delta X. Untuk yang ini, kita step yang ketiga sepatutnya cari delta X. Okey, kalau awak salin notan tadi. Tapi yang ini kita tak boleh anggap sebagai delta X. Kita kena tukar kepada delta Y. Okey, kenapa pula Y? Sebab nilai Y yang berubah daripada 8 pergi ke 7.97. Jadi itulah perubahan dia. Kita ambil yang baru. Apa tolak apa? Yang baru tolak yang asal. Kita akan dapat negatif 0.03. Okey, yang baru tolakkan dengan yang asal. Okey, boleh Okey, ni yang B ni cabaran sikit. Sebab nilai dah lah X kita kena cari sendiri. Okey, lepas tu yang ni kita tak boleh cakap lah delta X. Okey, sebab dia bagi yang berubah adalah Y. So delta Y. Okey, step yang ni dah 2, ni yang ketiga. Step yang terakhir, apa-apa kita buat dulu. Bukan. Okay, sorry. Allahu Akbar. Ini cikgu padam dulu. Kan cikgu, kalau lupa kan cikgu suruh buat macam ni kan. Delta Y per delta X samakan dengan dy per dx. Okey, sekarang dia nak, kalau tengok soalan nak perubahan hampir dalam X. Jadi, kalau Y, delta Y, kalau X, pusingkan formula tu, jadikan delta X sebagai tajuk rumus. Okey? Delta X sebagai tajuk rumus. Okey. Jadi, delta Y kita ganti Sekarang kita ganti.
Macam-macam cara awak nak pusing ni, tapi cikgu tunjuk yang macam ni lah. Delta Y ni, delta Y dah ada, negatif 0.03 bahagikan dengan delta X yang kita nak cari. Dy dx dah ada tadi ni, yang lepas kita gantikan X tu 12. Okey, so pindah-pindahkanlah saja. Nanti ni naik atas, lepas tu turunkan balik. Awak pindah ni semua dah tahu kan. Awak pusing lah macam-macam mana pun. Jadi bahagikan dengan 12. Ni mula-mula darab naik, lepas tu turunkan balik 12 tu sebab kita nak delta X. Jadi jawapan dia memang ada negatif lah, sebab dia menyusut 0.0025. Inilah jawapan dia. Okey. Awak follow lah 4 step tadi. Kalau soalan kata perubahan hampir. Perubahan hampir terhadap Y, delta Y. Perubahan hampir terhadap X, delta X. Okey. Cuma, okey, ni boleh salin jalan kira boleh ikut cikgu. Sebab cikgu dah terangkan pada awak. Cuma, ni samalah jalan kira yang dia buat ni. Tapi ikut yang cikgu lah. Sebab cikgu dah terangkan. Okey, cuma yang cikgu star ni bolehlah awak sebagai jawapan tambahan. Perubahan hampir dalam X iaitu delta X, iaitu jawapan dia negatif 0.0025. Dan kita nampak di sini delta X dia negatif. Kalau negatif bermaksud kurang daripada sifar. Kalau dia kurang daripada sifar berlaku susutan kecil. Ni tolong tambahlah sebagai nota. Susutan kecil dalam X sebanyak 0.0025. Kalau tadi delta X besar daripada sifar bermaksud tokokan kecil. Kalau kecil daripada sifar, susutan kecil. Dia tak ada susutan besar ke apa, dia mesti ada kecil. Perbezaan kecil, susutan kecil sebanyak 0.025. Itu dia contoh penerangan yang cikgu terangkan pada awak di bawah latihan penghampiran atau perubahan. Bukan penghampiran, perubahan kecil terhadap Y dan terhadap X. Yang penting awak follow 4 step tu. Okey?